Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pagi ni kita masih dapat lagi bersua kembali dalam siaran diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas kurnia nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurnia nikmat Allah SWT kepada kita. Selawat dan salam juga kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita sekarang ni berada di penghujung bulan Syaban, 23-24 Syaban hari ni, yang mana kita tak lama lagi minggu depan kita akan memula bulan Ramadan Al-Mubarak. Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang didoa oleh Rasulullah SAW, supaya Allah Ta'ala memanjangkan umur kita ni sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat banyak kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Kan, antara doa Nabi SAW bermula bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ni ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sehubungan dengan itu juga, bulan Ramadan ni di 1000 kita setiap hari pelajar asrama akan buka puasa, kan? Jadi kita ada buat tawaran lah kepada siapa sahaja, khususnya para waris yang ingin menaja iftar, buka puasa, boleh masuk dalam link yang kita dah share dalam Facebook ni ataupun dalam grup WhatsApp para waris. Boleh pilih mana-mana tarikh yang kosong lagi. Sekarang ni ada lagi peluang kepada siapa-siapa yang nak menyumbang sumbangan iftar, kerana sesungguhnya Nabi SAW memberikan tawaran kepada kita, siapa yang belanja orang buka puasa, sponsor orang buka puasa, kan, Allah Ta'ala akan bagi pahala sama dengan pahala orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang puasa tersebut, kan. Kalau kita sponsor di 1000 ni, ada berapa ratus orang pelajar, kan, asrama, 100 lebih, kat 200 juga lah rasanya lah, kan. Saya pun tak ingat bilangan terkini. Semalam pun duk kemah-kemah asrama, duk prepare untuk anak-anak kita minggu depan nak masuk asrama, kan. Jadi ada lebih kurang 100 lebih kalau tak silap saya. Kita buka peluang, siapa yang nak menyumbang iftar, berbuka puasa, boleh klik link tu, lepas tu akan keluar kalender, boleh pilih mana tarikh yang masih kosong lagi untuk kita booking bagi penajaan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, insyaAllah pada pagi ni kita sambung lagi perbicaraan kita daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Kerana kita yakin bahawa kita semua ni nak yang terbaik untuk keluarga kita, kan. Tak adalah yang tak nak yang terbaik untuk keluarga, kan. Kita nak semua yang terbaik, the best untuk keluarga kita. Jadi antara caranya kita kena sentiasa mempelajari, menambahkan ilmu kita, memandaikan diri kita dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan kekeluargaan ni. Dan kita ambil khusus dalam ruang ini dari sudut pendidikan anak-anak, Tarbiyatul Aulad fi Islam. Jadi saya baca sikit sambungan daripada minggu lepas
muka surat 259 tentang kaedah-kaedah peringatan. Kaedah peringatan yang dibawakan oleh tuan kitab ni. Kita baca sikit teks yang dibawakan oleh tuan kitab ni. Para pendidik sekalian, dalam tajuk ini penulis mendedahkan isu-isu penting yang berkaitan dengan peringatan dalam usaha memberikan kesedaran kepada anak-anak dan membersihkan akal mereka daripada pemikiran yang negatif. Selain itu, tajuk ini menumpukan aspek pemantapan akidah, pemulihan akhlak serta tingkah laku anak. Mudah-mudahan dengan kaedah ini kita dapat memberikan penekanan dan berusaha menyampaikan kepada anak-anak. Sekiranya kita berjaya melaksanakan kaedah ini, insya-Allah kita termasuk dalam golongan orang yang menunaikan tanggungjawab pendidikan dengan sempurna dengan penuh makna. Jadi tajuk ni penting tuan-tuan. Kita beri perhatian, bukan tumpuan kepada apa yang saya akan share, saya akan kongsi ni. Mudah-mudahan ianya akan memberi suatu natijah yang baik kepada keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita ni dalam golongan yang dia Allah Ta'ala berikan kepada mereka penyejuk hati di kalangan isteri dan zuriat kita. Amin. Ada 7 kaedah peringatan. Kita baca satu-satu. Lepas ni kita akan mendetailkan 7 elemen tersebut yang berkaitan dengan peringatan, reminder, tazkirah kepada anak-anak kita. Jadi ada 7 perkara yang berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama, peringatan bahaya murtad. Yang kedua, peringatan bahaya fahaman etisma. Yang ketiga, peringatan bahana hiburan yang haram. Yang keempat, peringatan berkenaan taklid buta. Yang kelima, peringatan tentang rakan yang jahat. Yang keenam, peringatan berkenaan akhlak yang buruk. Dan yang ketujuh, peringatan bahaya melakukan perkara yang haram. Ada 7 perkara, insya-Allah kita akan cuba kongsikan, sharekan dalam ruang masa yang ada ni. InsyaAllah pelan-pelan, sedikit-sedikit kita absorb, serap, terima apa yang disampaikan dan kita cuba amalkan, kemudian kita sampaikan, share kepada kawan-kawan kita yang lain, insyaAllah. Yang pertama, peringatan bahaya murtad. Murtad ni apa tuan-tuan? Murtad ni di dalam bahasa Arab disebut riddah. Bermaksud seorang Muslim yang meninggalkan agama yang Allah Ta'ala redha ni dan memeluk agama ataupun ideologi ataupun fahaman lain yang bercanggah dengan syariat Islam. Itu maksud murtad. Jadi murtad ni perkara yang sangat luas pengertian, ya, dan boleh jadi tanpa neraca ilmu, tanpa disedari ianya boleh berlaku. Dan kita kena ada alat untuk scan, untuk tahu tentang bahaya perkara ini, dan kita jauhi perkara tersebut daripada terkena kepada diri kita, daripada terkena kepada isteri kita, daripada terkena kepada anak-anak kita, zuriat kita, kan? Kerana perkara ini sangat bahaya, implikasinya sangat besar. Bukan saja implikasi di dunia, bahkan implikasinya akan terbawa sampai ke akhirat. Orang yang murtad, orang yang riddah, orang Muslim yang meninggalkan agama, perkara ni ancamannya sangat dahsyat. Kan sekarang ni macam orang yang murtad ni memang ada kelompok-kelompok dia yang berani untuk menzahirkan kemurtadan dia. Hasil daripada
kejahilan. Hasil daripada tak mau belajar Al-Quran, hasil daripada tak mau belajar hadis Nabi SAW. Jadi manusia itu menjadi musuh kerana kejahilan diri dia. Kan? Dia rasa dia berada dalam kebenaran, dirasakan dirinya itu di atas landasan yang benar, namun hakikatnya ianya telah tergelincir, dan natijahnya di akhirat nanti wa na'udzubillahi min zalik. Terdapat banyak tanda murtad. Okey, dalam kitab ni ada sebut berapa lah tanda-tanda murtad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, banyak juga lah. J, sampai J. J tu maksudnya berapa? Daripada muka surat 301 sampai muka surat 318. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 tanda-tanda murtad. Jadi 10 tanda ni kita kena pasti dan cuba jauhi, kerana perkara ini sangat bahaya. Dan perlu diperingatkan. Jadi kita nak kenal tentang suatu perkara, kita nak menjauhi satu perkara tu, kita kena kenal benda dia. Kan? Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW ni, dia bagi tahu kepada Rasulullah SAW, kan, aku ni selalu dengar perkara-perkara yang baik saja daripada Rasulullah SAW. Cuba khabarkan pada aku perkara-perkara yang buruk. Sahabat-sahabat lain pelik, kenapa hang ni nak tahu perkara-perkara yang buruk pula? Kita nak tahu perkara-perkara yang baik je. Aku nak tahu perkara yang buruk supaya aku akan menjauhi perkara yang tersebut. Supaya aku kenal mana yang baik, mana yang buruk. Jadi yang baik itu kita amalkan, yang buruk tu kalau tak kenal, maka kita tak tahu benda tu bahaya dan tidak akan cuba untuk menjauhinya. Maka kita perlu juga tahu, kenal perkara itu perkara yang buruk. Kan? Macam orang yang mempelajari ilmu sihir, belajar ilmu sihir tak salah, tapi amalkan ilmu sihir salah. Jadi kena tahu mana satu sihir, mana satu bukanlah kena belajar sihir tu, maksudnya belajar tu tak salah, tapi mengamalkannya salah. Macam tu juga kita belajar tentang perkara-perkara tentang kemurtadan. Belajar, kita kena belajar. Kalau tak, kita boleh jadi terjerumus ke dalam lembah kemurtadan tersebut. Jadi ini antara tanda-tanda murtad itu, iaitu A, yang pertama, melakukan slogan ataupun ideologi yang memalingkan seorang Muslim daripada menjadikan Allah SWT sebagai tujuan dan Tuhan yang disembah, ataupun yang memalingkan seorang Muslim daripada Islam yang sepatutnya menjadi tujuan dan agama. Ini antara tanda murtad, melakukan slogan ataupun ideologi yang boleh memalingkan seseorang Muslim itu daripada menjadi hamba Allah Ta'ala. Murtad ini terdapat dalam banyak keadaan, seperti berjuang bagi menegakkan slogan dan ideologi perkauman dengan menjadikan ideologi sebagai tujuan utama, sehingga sanggup bekerja siang dan malam, berjuang dan berperang bagi mempertahankan ideologi perkauman. Dalam bahasa Arab disebut asabiyah. Jadi perkara ni berlaku di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW ni semangat perkauman sebelum Islam dulu. Zaman Nabi sebelum Islam. Sebelum Islam sangat tebal semangat perkauman di antara kabilah-kabilah Arab, sehingga mereka sanggup melakukan perbuatan-perbuatan keji kerana nak mempertahankan perkauman. Asabiyah dia. Asabiyah tu perkauman dia lebih utama. Kan? Kaum kalau di Madinah tu Aus dan Khazraj, sanggup berperang antara dua kaum Aus dan Khazraj kerana atas sebab-sebab yang kadang-kadang sebab-sebab yang remeh-temeh, sebab perkauman, sebab memuliakan kaum. Berperang kerana menghina kaum. Hang hina kaum ni, ni hina kaum ni, akhirnya berperang. Jadi sangat-sangat
menaikkan, sangat-sangat memperjuangkan asabiyah. Inilah yang dimaksudkan dengan asabiyah jahiliyah yang dilarang dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan daripada golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, yakni perkauman, berperang kerana mempertahankan asabiyah, dan mati kerana mempertahankan asabiyah. Nabi SAW tak mengaku umat. Asabiyah ni semangat perkauman, kaum ni kan, seperti mana kata-kata almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat kan, bekas Menteri Besar Kelantan dulu kan, dia kata kaum ni kita bukan boleh pilih. Beranak Melayu lah dia, beranak Cina lah dia, beranak sebagai India lah dia. Jadi kita bukan boleh pilih, dah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada kemuliaan seseorang itu pada kaum, baik dia bangsa Arab ataupun bangsa Ajam. Yang mulianya adalah kerana takwa yang ada pada diri dia. Dan sia-sialah orang yang memperjuangkan perkauman, kan, slogan-slogan yang perkara tersebut mungkin nampak macam kita dah biasa dah kan, hidup bangsa kita, hidup Melayu, hidup Cina, yang boleh membawa kepada pertelingkahan kaum. Dan ini tidak benar kan dalam Islam. Kerana kita diajar bahawa Allah Ta'ala menciptakan manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Allah Ta'ala menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, daripada Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidina Hawa, dan menjadikan daripada dua lelaki dan perempuan tersebut qabilah syu'uban wa qabaila. Antara tujuan dia adalah untuk lita'arafu, saling kenal mengenal, mengadakan hubungan diplomasi, mengadakan hubungan antara kaum, menjalinkan hubungan antara kaum, kerana setiap kaum tu ada dia punya kelebihan masing-masing. Kan, Melayu ada kelebihan dia, Cina ada kelebihan dia, India ada kelebihan dia. Jadi Nabi SAW kata, walaisa minna, bukanlah dia ni di kalangan golonganku orang yang memperjuangkan asabiyah, perkauman. Kan, Nabi SAW tak mengaku sebagai umat. Jadi ni kita kena berhati-hati, kerana ianya boleh merupakan salah satu daripada tanda kemurtadan. Berjuang bagi menegakkan slogan dan ideologi kebangsaan dengan menjadikan ideologi itu sebagai tujuan utama, sehingga sanggup bekerja siang dan malam, sehingga sanggup untuk menzalimi kaum yang lain. Kerana nak mempertahankan kaum dia, dia sanggup menzalimi kaum lain. Allah Ta'ala marah orang yang macam ni kan. Kita tak boleh menzalimi. Manusia ni semua sama, kaum tu semua sama kan. Yang membezakan manusia adalah takwa dia kepada Allah Ta'ala. Selagi mana dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sejauh mana dia mentauhidkan Allah Ta'ala, inilah orang yang berjaya, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjuang dan berperang bagi mempertahankan slogan dan ideologi kebangsaan. Allah Ta'ala mencela kaum yang tidak mahu meninggalkan negara mereka. Perkara ini dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim an qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum
walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya jikalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu ataupun keluarlah dari tempat kediamanmu, mereka pasti tidak akan melakukan tindakan itu kecuali sedikit antara mereka. Dan sesungguhnya jikalau mereka mengamalkan nasihat pengajaran yang sudah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Murtad yang dimasukkan hanya merujuk kepada orang hidup semata-mata bagi memperjuangkan slogan ini, sehingga ibadah yang dilakukan tidak mengingatkan orang itu kepada Allah SWT, ataupun hingga tidak menjadikan iman dan syariat sebagai tujuan utama. Ini persoalan yang dibawakan oleh tuan kita ni, bahawa orang ni, manusia ini yang memperjuangkan ideologi perkauman semata-mata sehingga menggadaikan iman dan syariat. Tak peduli dengan syariat Islam, tak peduli dengan halal haram, yang penting kaum dia terbela. Tak peduli dengan iman, tuntutan-tuntutan iman, yang penting kaum dia terjaga dan terpelihara. Tu salah letak prioriti. Ini yang nak diketengahkan oleh tuan kitab ni. Sekiranya niat memperjuangkan kenegaraan kerana Allah Ta'ala dengan melaksanakan setiap yang disuruhnya, maka perjuangan itu dituntut dalam Islam kerana dapat memberikan kebaikan kepada negara Islam, mempertahankan maruah, kemuliaan, jiwa, harta dan agama. Tapi kalau kita nak mempertahankan negara, mempertahankan tanah air, mempertahankan kaum kerana Allah Ta'ala, macam mana kerana Allah Ta'ala? Maksudnya bila sesuatu wilayah kita ini yang dikuasai oleh kaum kita, yang kaum kita ni memang berpegang teguh kepada agama Allah SWT, maka keutamaan di situ bukannya sebab kaum, tapi sebab agama, tanah air. Dan apabila ada musuh yang datang, maka kita wajib untuk mempertahankan, dan di sana dituntut dalam Islam perjuangan mempertahankan bangsa dan tanah air kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi di situ perjuangan itu termasuk ibadah yang melayakkan orang yang berjuang itu mendapat redha, mendapat pahala daripada Allah SWT apabila berperang demi mempertahankan negara sendiri. Malah sekiranya dia terbunuh dalam peperangan mempertahankan negara, dia dianggap mati syahid. Yang beginilah kan, kita kena faham perkara tersebut. Dan anak-anak kita pun perlu dijelaskan tentang perkara ini, tentang bahaya murtad. Di luar sana ada banyak gerakan-gerakan murtad, dan antara contoh ni macam ni lah kan, memperjuangkan bangsa. Bahaya benda ni. Kita pun dalam keadaan hidup ni, dunia ni dalam keadaan yang sama-sama dan tidak jelas. Perkara yang jelas tidak betul, tapi sama-sama orang tak jelas tentang perkara tersebut. Contohnya macam ni, memperjuangkan bangsa, nampak macam bagus kan, nampak macam baguslah mempertahankan bangsa, tapi itulah kena tahu letak prioriti dia, letak di mana kedudukan dia. Memperjuangkan bangsa kerana agama. Benarlah penjelasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Dawud. Sesiapa yang terbunuh dalam mempertahankan harta sendiri adalah syahid. Siapa yang terbunuh demi mempertahankan nyawa sendiri adalah syahid. Siapa yang terbunuh demi mempertahankan agama sendiri adalah syahid. Dan siapa yang mempertahankan keluarga sendiri adalah syahid. Berjuang bagi slogan kemanusiaan semata-mata tanpa meniatkan tindakan itu kerana Allah yang memerintahkan supaya melihat kemanusiaan. Jadi perjuangan tu ataupun apa yang kita buat, niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mempertahankan bangsa kerana Allah, mempertahankan agama kerana Allah, mempertahankan negara kerana Allah, mempertahankan wilayah kerana Allah
semata-mata. Tanpa berniat kerana Allah yang memerintahkan kita supaya saling berkenalan sesama bangsa manusia dan saling membantu sesama Muslim, slogan inilah yang dimainkan oleh gerakan Freemason yang dikendalikan oleh Yahudi dunia. Kalau kita tengok dalam lembaran sejarah bagaimana kejatuhan khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, kan, di mana Turki Utsmaniyah ketika itu khalifah mendapat penentangan daripada dunia Arab, yang melakukan peranan besar yang cocok pemimpin-pemimpin Arab ni. Antara peranan besar ni dimainkan oleh Yahudi, Freemason, menanamkan sifat semangat bangsa Arab di kalangan orang Arab yang menyebabkan mereka tidak rasa nak duduk dalam khalifah Islam, khilafah Islamiyah, yang dia kata khilafah Islamiyah ni dipelopori oleh orang Turki. Maka mereka nak membebaskan, buatlah perjanjian ni dengan kelompok-kelompok Yahudi, dengan orang cerdik pandai Yahudi. Akhirnya ditipu oleh Yahudi, kata nak bagi kuasa dan sebagainya, dan negara Arab dipecah-pecahkan, dibahagi-bahagikan ikut kabilah-kabilah. Wujudlah beberapa negara-negara Arab yang besar dulu di bawah Turki Utsmaniyah, pecah jadi kecil-kecil, dibahagi-bahagikan. Ni bagi kat British, ni bagi kat Belanda, ni bagi kat Portugis dan sebagainya. Sampai sekarang ni tanah Arab di Palestin disedekahkan kepada Israel. Jadi begitu nampak kesan dia tu apabila manusia itu meletakkan semangat perkauman melebihi daripada akidah Islam, melebihi daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesan di dunia. Di akhirat tak tahulah, jauh lebih teruk lagi kalau tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, sebagai penutup, penulis katakan, sebarang slogan yang diperjuangkan oleh orang Muslim bukan kerana mengharapkan keridhaan Allah, memuliakan agama dan menegakkan bendera Islam adalah slogan jahiliah. Maka orang Islam yang berfahaman dengan slogan ini mengajak orang lain menyertai dan berjuang kerana slogan itu sudah murtad dan dianggap memerangi risalah Nabi Muhammad SAW walaupun dia mengaku beriman. Jadi ni antara perkara yang kita nak kongsi pada pagi ini, supaya Allah Ta'ala memelihara kita, memelihara keluarga kita, memelihara anak-anak kita, zuriat kita daripada murtad ini, daripada melakukan kemurtadan. Walaupun benda ni benda yang orang kata apa, yang tidak jelas. Kalau tak ada ilmu dan tak tahu tentang perkara ni, nampak macam okey tapi sebenarnya tidak okey. Lebih-lebih lagi tentang perkara yang berkaitan dengan murtad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memahami tentang perkara pertama, tanda murtad ni dalam tajuk peringatan bahaya murtad. Ada 9 lagi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, kita boleh meneruskan pertemuan kita macam ni. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Mohon ampun dan maaf anda ada kutu bicara salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.